Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pengajian kita berkaitan dengan hukum syarak pada topik pembahagian hukum syarak. Jadi hukum syarak, sebagaimana pengajian yang lepas kita sudah membincangkan definisi, iaitu khitabullah yang berkaitan dengan perbuatan manusia, sama ada tuntutan ataupun dijadikan ataupun diberi pilihan. Jadi selain daripada khitabullah yang berkaitan dengan perbuatan manusia, maka ianya tidak dinamakan sebagai hukum syarak. Ada juga khitabullah ataupun khitab-khitab yang berkaitan dengan keyakinan ataupun keimanan ataupun perkara-perkara berkaitan dengan akidah. Contohnya surah Al-Ikhlas yang berkaitan dengan keesaan Allah. Dia tidak melibatkan perbincangan berkaitan dengan perbuatan seperti solat, puasa, zakat, haji dan lain-lain lagi. Adapun surah tersebut dia memfokuskan tentang keyakinan ataupun akidah kita sebagai umat Islam, yang mana Allah menuntut kita supaya beriman dengan Allah yang Esa, bergantung dengannya, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, serta ia ini Allah berbeza ataupun tidak sama dengan sesuatu makhluk pun. Itu berkaitan dengan surah Al-Ikhlas, kitabullah juga, tetapi berkaitan dengan keimanan, kepercayaan hati, keyakinan hati. Adapun khitab-khitab yang berkaitan dengan hukum syarak, iaitu yang berkaitan dengan perbuatan manusia sahaja, seperti suruh Allah menyuruh manusia supaya sembahyang, supaya solat, wa aqimus salah wa atuz zakah, contohnya, supaya melaksanakan haji, supaya menunaikan zakat, supaya berpuasa, kutiba alaikumus siyam, contohnya. Jadi kitab-kitab itu berkaitan dengan perbuatan manusia. Adapun kitab-kitab yang tidak berkaitan dengan perbuatan manusia, dia tidak dinamakan sebagai hukum syarak. Dia suatu bidang ataupun cabang ilmu yang lain, yang kita tak bincangkan di dalam perbincangan hukum syarak. Baik, jadi hukum syarak ini kita nak kenal. Kita lihat dulu pembahagian hukum syarak yang telah kita bahaskan sedikit sebelum ini. Yang pertama, hukum taklifi. Hukum taklifi. Yang kedua, hukum wad'i. Hukum taklifi dan hukum wad'i. Jadi daripada dua pembahagian ni sebenarnya hasil daripada definisi yang kita terangkan sebelum ni, iaitu khitabullah yang berkaitan dengan perbuatan manusia, sama ada tuntutan, Allah tuntut kita supaya buat sesuatu ataupun tinggalkan sesuatu. Ini dinamakan hukum taklifi. Ataupun dijadikan, Allah jadikan sesuatu tu sebagai tanda ataupun sebagai syarat ataupun sebagai sebab kita laksanakan hukum taklifi tadi tu, dan dijadikan dan diberi pilihan, iaitu hukum taklifi, iaitu Allah tidak tuntut kita buat ataupun tinggalkan, tetapi Allah beri kita pilihan sama ada untuk lakukan ataupun tinggalkan terpulang. Baik, yang pertama hukum taklifi. Hukum taklifi iaitu khitabullah. Jadi dia balik kepada definisi hukum syarak tadi tu, cumanya dia nak fokuskan kepada perbincangan taklifi saja, segala khitabullah yang menuntut manusia supaya melakukan atau meninggalkan. Jadi kena dengan definisi hukum syarak tadi tu, iaitu menuntut manusia. Allah menuntut manusia. Kalau definisi hukum syarak sebelum ini, iaitu khitabullah yang berkaitan dengan perbuatan manusia, sama ada tuntutan. Ini jenis tuntutan dah ni. Taklifi ni, hukum taklifi ni jenis tuntutan. Allah menuntut manusia supaya melakukan, sama ada tuntutan itu tuntutan suruh buat atau meninggalkan sesuatu, ataupun tuntutan itu supaya manusia jangan lakukan, sama ada secara ketentuannya atau ada kelonggaran,
buat atau tinggalkan tu sebagaimana yang telah ditentukan oleh Allah tu maksudnya, atau ada kelonggaran, ataupun buat ataupun tinggalkan boleh kadang-kadang ada kelonggaran dekat situ, keringanan, sama ada buat tetapi dengan keadaan yang berbeza, ataupun tak buat langsung, ya, ataupun meninggalkan sesuatu, ya, ataupun kadang-kadang ada kelonggaran yang berbentuk rukhsah lah, ya, keringanan. Sepatutnya kita kena tinggalkan sesuatu tu, tapi kita kena ambil juga, ya, contohnya. Nanti kita akan lihat apa yang dimaksudkan dengan tuntut melakukan sesuatu serta meninggalkan sesuatu, kadang-kadang secara ketentuannya ataupun ada kelonggaran ataupun ada rukhsah, ya. Serta pilihan yang Allah berikan untuk melakukan atau meninggalkan, ya, iaitu perkara yang Allah bagi kita pilih, ya. Dia tidak menjanjikan apa-apa pahala ataupun dosa sekiranya kita buat ataupun kita tinggalkan. Jadi kita akan lihat contoh-contohnya pada perbahasan selepas ini. Ya, baik, ia melibatkan ijab, nadbu, tahrim, karahah dan ibahah, iaitu ini adalah bentuk-bentuk khitab. Kadang-kadang khitab itu berbentuk ijab. Ijab ini maksudnya tuntutan yang betul-betul Allah suruh buat. Kalau tak buat berdosa. Nadbu, tuntutan yang Allah suruh buat tetapi kalau tinggalkan tidak mengapa. Tahrim, tuntutan Allah suruh tinggalkan. Allah suruh kita tinggalkan sesuatu perkara secara tuntutan yang kuat, ataupun tuntutan yang qat'i. Kalau kita buat juga maka berdosa, ya. Ataupun jenis kitab yang berbentuk karahah, yang iaitu Allah suruh kita tinggalkan tetapi Allah bagi kita sedikit Allah bagi kita peluang supaya kalau kita buat tidak mengapa, ya. Berbeza dengan tahrim tadi. Dan ibahah, iaitu kitab yang berkaitan dengan Allah pilih kita nak buat atau tinggalkan terpulang, tidak dijanjikan dosa ataupun tidak dijanjikan dengan pahala. Baik, adapun hukum wadai. Hukum wadai iaitu kitabullah yang mana syarak menjadikan sesuatu. Ini kita balik kepada definisi hukum syarak tadi tu. Kalau definisi hukum syarak, kitabullah yang berkaitan dengan perbuatan manusia sama ada tuntutan ataupun dijadikan. Dijadikan tu merujuk kepada hukum wadai. Baik, kita sambung. Kitabullah yang mana syarak menjadikan sesuatu hukum itu berdasarkan kepada sebab serta syarat, serta ketiadaan sesuatu hukum itu berdasarkan kewujudan penghalang. Ya, maksudnya kat sini hukum wadai ini dia bukanlah merujuk kepada perbuatan taklifi tadi itu, ya. Tapi dia merujuk kepada Allah tetapkan sesuatu perkara tu supaya hukum taklifi itu boleh dilaksanakan ataupun ditinggalkan. Contohnya berdasarkan kepada sebab. Dengan sebab nampaknya anak bulan Ramadan maka diwajibkan puasa. Dengan sebab nampaknya anak bulan Syawal maka disyariatkan hari raya, contohnya. Maka puasa tadi itu adalah hukum taklifi contohnya, ya. Wajib ke atas seseorang berpuasa, tapi bila nak puasa tu? Bila itu tengoklah kepada tanda-tanda yang Allah telah tetapkan, ya. Iaitu apabila nampak anak bulan Ramadan. Sekiranya tidak ada anak bulan Ramadan, tak nampak anak bulan Ramadan, maka tidak wajib berpuasa. Begitu juga contohnya gelincir matahari menjadi sebab kita wajib sembahyang zuhur. Selagi tidak ada sebab itu, selagi tidak gelincir matahari, maka tidak diwajibkan sembahyang zuhur. Macam tu juga terbenamnya matahari menjadi sebab kepada wajibnya kita solat maghrib. Begitu juga sebaliknya. Dan bila nak solat maghrib, dah ada sebab itu, sebab gelincir matahari, atau bagi sembahyang zuhur, ataupun terbenam matahari jadi sebab kepada wajibnya sembahyang maghrib, maka di sana
Allah tetapkan syarat pula. Nak sembahyang tadi tu kena berwuduk. Jadi wuduk merupakan syarat kepada sahnya solat maghrib. Jadi Allah letakkan sebab, Allah letakkan syarat untuk kita menyempurnakan hukum taklifi tadi tu. Okey. Ataupun ketiadaan sesuatu hukum itu berdasarkan kewujudan penghalang. Ini merujuk kepada, okey, baik, semua orang wajib semayang. Secara umumnya semua orang wajib semayang, baik lelaki baik perempuan. Tapi tiba-tiba ada orang perempuan yang kedatangan haid. Jadi orang yang kedatangan haid ini tidak diwajibkan solat. Tidak diwajibkan solat sebab apa? Sebab datang haid. Jadi haid itu apa? Haid itu adalah penghalang kepada seseorang wanita itu melakukan solat. Jadi selagi ada penghalang itu, maka seorang perempuan tidak boleh sembahyang sehinggalah hilang penghalang itu. Macam juga contohnya seseorang tidak boleh melaksanakan sembahyang sekiranya pada badan atau pakaiannya ada najis. Jadi najis itu kena hilangkan. Jadi apabila najis itu masih ada pada badan atau pakaian seseorang, maka najis itu menjadi penghalang kepada sahnya sembahyang seseorang itu. Jadi itu yang dimaksudkan dengan penghalang. Dari sudut pengertian, ya, perbezaan hukum taklifi dan hukum wadai. Dari sudut pengertian, hukum taklifi menyatakan apakah kehendak Allah terhadap hamba-Nya. Allah suruh kita sembahyang, Allah suruh kita puasa, Allah mengharamkan kita minum arak, mengharamkan kita berzina. Jadi itulah kehendak Allah. Adapun hukum wadai menyatakan bagaimana sesuatu hukum itu wujud. Bagaimana Allah tadi menghendak-hendakkan seseorang hamba-Nya melakukan sesuatu ataupun meninggalkan sesuatu, dengan Allah jadikan sebab ataupun syarat ataupun penghalang, bagaimana sesuatu itu boleh apa yang Allah kehendaki itu ada, ya, wujud. Contohnya macam tadilah, ya, hukum wadai merujuk kepada bila Allah suruh sembahyang, tapi sembahyangnya ada caranya. Apabila masuk waktu, ada syarat-syaratnya. Bila ada sesuatu penghalang, maka tak boleh tak boleh solat. Baik, itu adalah perbezaan hukum taklifi dan hukum wadai dari sudut pengertian. Ya, taklifi apa yang Allah nak. Ya. Seterusnya, daripada ta'rif hukum taklifi tadi itu, ya, maka khitab ini ada beberapa bahagian. Yang pertama, ijab, iaitu khitab yang merujuk kepada tuntutan melakukan secara pasti ataupun tuntutan melakukan secara qat'i, iaitu Allah melalui khitabnya menuntut mukallaf untuk melakukan sesuatu perkara itu sungguh-sungguh, ya, tidak ada alasan ataupun tidak ada tanda yang menunjukkan bahawasanya kita boleh tinggalkan tuntutan itu. Ya, itu maksudnya tuntutan melakukan secara pasti. Jadi hukum bagi melaksanakan khitab ini adalah wajib. Ya, jadi wajib ni merujuk kepada khitabullah yang menuntut seseorang manusia melakukan sesuatu perkara secara pasti. Yang kedua, nadbu, iaitu khitabullah yang menuntut melakukan secara tidak pasti, iaitu Allah tuntut mukallaf untuk melakukan sesuatu perkara itu secara tidak pasti ataupun secara zanni, iaitu ada qarinah ataupun ada ruang untuk mukallaf tidak melakukan perkara tersebut. Tapi pada masa yang sama,
Allah tuntut kita untuk lakukan perkara tersebut. Ya. Allah tuntut, tetapi ada ruang untuk kita tinggalkan daripada melakukan perkara tersebut. Dengan sekira-kira kalau tinggalkan ataupun tidak melakukan apa yang Allah tuntut itu tidak berdosa. Ini yang kita namakan bagi hukum khitab ini, iaitu sunat. Yang ketiga, tahrim, iaitu merujuk kepada khitabullah yang menuntut mukallaf untuk tidak melakukan sesuatu perkara itu secara pasti, secara qat'i, secara pasti. Jadi dia adalah suatu kontra antara ijab tadi. Ya, ijab adalah tuntutan melakukan. Ya, yang tahrim pula tuntutan tidak melakukan. Persamaannya, kedua-duanya adalah pasti. Ya, satu tuntut sungguh-sungguh Allah tuntut untuk kita buat. Tahrim pula Allah sungguh-sungguh menuntut kita untuk tidak melakukan. Tidak ada ruang untuk kita untuk melakukan perkara tersebut. Bagi hukum khitab ini ialah haram. Yang keempat, karahah. Karahah pula merujuk kepada Allah menuntut mukallaf agar tidak melakukan sesuatu perkara. Tapi dalam kategori tidak pasti. Iaitu tidak pasti ini merujuk kepada zanni. Iaitu kalau ada ruang untuk kita melakukan perkara tersebut dengan sekira-kira kalau kita lakukan tidak berdosa. Ya. Jadi dia rendah sedikit berbanding tahrim. Jadi hukum bagi khitab ini ialah makruh yang kita kenal. Yang kelima iaitu ibahah, iaitu khitab yang merujuk kepada Allah memberi kita pilihan untuk melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu perkara. Ada kalanya kita lakukan dan ada kalanya boleh kita tinggalkan dengan tidak ada janji pahala ataupun dosa sekira-kira kita melakukan ataupun tidak melakukan. Jadi hukum bagi khitab ini adalah harus, ya, harus. Ada kalanya Allah tidak menuntut apa-apa, sama ada buat ataupun tidak. Jadi Allah biarkan manusia untuk memilih, ya, biarkan manusia untuk memilih. Contohnya menutup aurat. Ya, menutup aurat hukumnya wajib. Tapi menutup aurat itu bagaimana? Ya, menggunakan apa? Okay, contohnya guna baju. Baju apa? Ya. Maka tidak ditentukan baju apa yang boleh kita ataupun pakaian apa yang boleh kita ambil untuk menutup aurat. Ya, kita diberi pilihan untuk pakai pakaian yang boleh menutup aurat, asalkan tutup aurat. Ya, itu namanya harus. Baik. Bagi hukum yang pertama, khitab yang pertama iaitu wajib. Yang wajib ataupun dengan lafaz lain kita kita gunakan lafaz fardu. Ya, fardu dan wajib membawa maksud yang sama. Ya, fardu dan wajib membawa maksud yang sama. Dan kalau kita lihat kepada hukum-hukum ibadah, ya, kebanyakannya menggunakan perkataan wajib dan fardu itu sama maksudnya. Ya, contoh kita kata 5 fardu salat, ya, fardu salat 5 waktu, maka sama juga kalau kita namakan dia dengan solat wajib 5 waktu, jadi membawa maksud yang sama. Kecuali dalam bab haji. Dalam bab haji dibezakan antara perkara fardu haji dan perkara wajib haji. Ya, dalam permasalahan ibadah-ibadah yang lain, fardu itu membawa maksud yang sama. Ya, kecuali dalam bab haji. Iaitu perbuatan yang dituntut oleh syarak sebagai suatu tuntutan yang pasti. Ya, hasil daripada khitab tadi tu, khitab ijab tadi tu, maka ia merupakan sesuatu perbuatan yang dituntut oleh syarak. Khitab tadi menuntut kita untuk melakukan apa? Perbuatan
sebagai suatu tuntutan yang pasti. Suatu tuntutan yang pasti ataupun yang qat'i. Perbuatan itu wajib ataupun perlu dilakukan. Tidak ada ruang untuk kita tinggalkan. Ya, kecuali dengan sebab keuzuran atau lain-lain perkara yang Allah beri rukhsah itu, perkara yang nombor dua. Tapi secara umumnya, wajib ini adalah suatu tuntutan Allah suruh kita buat, dan tidak ada ruang untuk kita tinggalkan. Ya, dengan sengaja contohnya. Tidak ada ruang untuk kita tinggalkan dengan sengaja. Ya. Bahkan Allah memberi ancaman sekiranya kita tinggalkan perkara tersebut. Baik. Dalam maksud yang lain, kadang-kadang kita boleh faham perkara wajib ini perkara yang apabila kita lakukan diberi pahala. Apabila kita buat, maka dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan pahala ataupun ganjaran kerana taat kepada perintah Allah. Allah tuntut kita buat, Allah suruh kita buat, mukallaf buat, dan Allah beri ganjaran atas ketaatan kita dalam melakukan tuntutan tersebut. Dan diazab apabila meninggalkan. Dan pada masa yang sama, Allah menjanjikan bahawasanya orang ataupun Allah memberi ancaman kepada orang ataupun mukallaf yang meninggalkan tuntutan tersebut, mereka akan ditimpa azab. Ya, ditimpa azab. Contohnya meninggalkan sembahyang, ya, maka dia akan dinantikan azab. Azab di akhirat, azab di kubur, ya, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Jadi puasa, zakat, haji, solat ini merupakan suatu tuntutan yang pasti, untuk mukallaf lakukan. Tuntutan daripada Allah yang pasti. Dengan sekira-kira kalau kita melakukan tuntutan tersebut, solat itu, maka kita dapat pahala. Manakala jika kita meninggalkannya, maka kita berdosa. Sebagaimana juga puasa Ramadan, sebagaimana juga zakat, zakat fitrah, zakat harta, sebagaimana juga haji, ya. Baik. Macam mana kita nak kenal, ya, tuntutan wajib ini, sesuatu perkara itu hukumnya wajib, suatu perbuatan itu hukumnya wajib? Maka biasanya kita akan jumpa kalimah ataupun tuntutan tersebut berbentuk perintah, lafaz perintah, ya, menggunakan lafaz perintah. Contohnya wa aqimus solah, dan dirikanlah salat, wa atuz zakah, serta tunaikanlah zakat. Maka ini merujuk kepada perintah untuk melakukan solat serta perintah untuk menunaikan zakat, ya. Perintah menggunakan fi'il amar, ya, iaitu merujuk kepada perintahlah, untuk merujuk kepada perintah Allah suruh kita buat, ya. Wa aqimus solah wa atuz zakah, ataupun lain, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini antara lafaz-lafaz wajib untuk kita melakukan perkara tersebut, ya, sesuatu perkara tu. Dan yang keduanya, boleh kita lihat bukan sekadar Allah perintahkan kita lakukan perkara tersebut, bahkan Allah janjikan balasan siksaan jika kita meninggalkannya, ya. Solat, puasa, ini sabit daripada nas yang merujuk kepada barang siapa yang meninggalkan solat, puasa dan sebagainya, ada balasan-balasan yang bakal diterimanya, ya. Ini antara cara, ataupun kaedah kita nak kenal sesuatu perbuatan itu wajib di sisi Allah. Wajib merupakan tuntutan yang wajib daripada Allah, ya. Baik, seterusnya, wajib ini kita boleh lihat daripada beberapa kategori ataupun bahagian. Ada wajib yang pertama dari sudut masa pelaksanaannya, ya. Wajib dari sudut masa pelaksanaannya, bila yang dikatakan wajib kita lakukan, ya. Baik, yang pertama dari sudut
masa ini ada yang namanya mutlaq, ya. Wajib itu mutlak masanya, iaitu bebas, tidak terkait dengan waktu-waktu tertentu. Contohnya qada solat. Jadi qada solat contohnya seseorang itu jika dia terlepas waktu solat, maka ke atasnya qada, hukumnya wajib menunaikan solat itu di luar waktunya, tetap wajib, ya. Kalau kita tinggal ke solat, ya, sengaja, kita berdosa. Nauzubillah min zalik. Kita jangan sampai tinggalkan solat. Ya, kalau kita tertinggal solat, maka di sini tidak berdosa, kerana tertinggal ini tidak sengaja, bukan ikhtiar kita. Ya, bukan kita nak tinggalkan solat, mungkin terlupa, tertidur dan sebagainya. Ya, maka kat sini bila kita berada di luar waktu solat contohnya kita terlepas waktu subuh, jadi kita tetap wajib menunaikan solat subuh tadi tu. Cumanya kita sekarang berada di luar waktu subuh, maka tetap wajib solat. Ini namanya qada, ya. Bila pula nak lakukan qada solat subuh tadi ni, ya, maka tidak terkait dengan apa-apa waktu, ya. Kalau kita mungkin kita terbangun pada pukul 7 pagi, solat subuh mungkin tamat pada jam 6.50 contohnya, pukul 7 kita baru terbangun, maka segera kita solat, ya. Kita solat pada waktu tersebut, tidak terkait dengan waktu haram atau waktu makruh, ya. Yang kedua, muqayyad, terkait dengan waktu. Terkait dengan waktu maksudnya Allah dah tentukan sesuatu solat, sesuatu perbuatan itu wajib dilakukan di dalam waktunya. Jadi itu perbezaan antara waktu yang mutlak juga waktu yang muqayyad, ya, yang ditetapkan waktunya serta yang terikat, yang tidak ditetapkan waktunya dengan yang ditetapkan waktunya, ya, mutlak serta muqayyad. Yang kedua pula bahagian wajib dari sudut ketentuan kadarnya, ya, ataupun kategori wajib dari sudut ketentuan kadarnya, iaitu ditentukan kadarnya ataupun tidak ditentukan kadarnya, ya. Yang pertama muhaddad, iaitu ditentukan kadarnya. Kewajipan itu perlu dilakukan dengan kadar yang telah ditetapkan oleh syarak. Contohnya zakat. Maka contoh zakat, bagi zakat harta contohnya 2.5% yang wajib dikeluarkan daripada harta yang perlu dizakatkan. Ya, contohnya ada 20,000 wang simpanan, ya, yang cukup haul dan nisab, maka kena keluarkan zakat sebanyak 2.5% daripada jumlah simpanan tersebut. Ya, jadi itu antara contoh kepada muhaddad. Ataupun yang lain, sembahyang zuhur, kadarnya 4 rakaat, maka ini yang telah ditetapkan oleh syarak. Maka kita tidak bolehlah sewenang-wenangnya menambah ataupun mengurangkan rakaat tersebut, ya, sebab kadarnya adalah kadar yang telah ditetapkan oleh syarak. Yang kedua, ghairu muhaddad, iaitu kadar yang tidak ditetapkan oleh syarak. Ya, antara contoh lain sedekah. Contohnya kita sedekah wajib. Contohnya kita nazar untuk memberi sedekah dengan jumlah sekian-sekian. Jadi jumlah sekian-sekian ini kita sendiri yang tetapkan, maka kita perlu laksanakan nazar tersebut sebagaimana yang kita telah tetapkan. Ya, pada asalnya tidak ditetapkan, kita boleh sahaja tetapkan berapa-berapa, syarak tak tetapkan. Dengan maksud di sini syarak pada asalnya tidak tetapkan berapa-berapa yang kita nak sedekah, ikut kita, ya. Tapi bila kita sudah nazar untuk sedekah dengan jumlah tertentu contohnya, maka kita kena laksanakanlah jumlah tu. Pada asalnya jumlah tu tidak ditetapkan. Ini maksud kepada ghairu muhaddad. Yang ketiga, wajib dari sudut ketentuan mukallaf. Ya, tengok mukallaf tersebut.
Macam mana dia nak laksanakan kewajipan tu. Yang pertama, fardu ain, ya. Fardu ain ataupun merujuk kepada kewajipan yang ditetapkan, yang ditaklifkan ke atas individu, atas setiap mukallaf. Contohnya sembahyang fardu 5 waktu sehari semalam, maka kewajipannya adalah atas individu. Siapa yang tidak melakukan sembahyang, maka dia berdosa. Ya. Kalau kita tak melakukan salat fardu, maka kita yang berdosa. Berbanding dengan fardu kifayah ini wajib terhadap masyarakat ataupun penduduk di sesuatu tempat, ya, ataupun sesuatu kumpulan manusia. Contohnya ada yang telah melakukan kewajipan tersebut, maka yang lain tidak berdosa sekiranya mereka tidak melakukan. Contohnya sembahyang berjemaah. Sembahyang berjemaah pada setiap fardu 5 fardu solat itu hukumnya fardu kifayah. Ada yang sebahagian laksanakan, maka yang lain tidak berdosa sekiranya tidak menyertai. Berbeza dengan fardu ain. Fardu ain wajib atas individu. Dengan kata lain, kalau orang lain dah laksanakan maka kita tidak terlepas sekiranya kita tidak melaksanakan. Kita pun kena buat sebab di atas individu. Berbeza dengan fardu kifayah, ada sebahagian sudah melakukan, maka sebahagian yang lain tidak mengapa sekiranya meninggalkan. Yang terakhir, wajib dari sudut ketentuan perkara, iaitu merujuk kepada muayyan ataupun ditentukan kewajipannya, muayyan ataupun mukhayyar. Ya, ditentukan kewajipannya ataupun mukhayyar, diberi pilihan untuk melaksanakannya. Contohnya muayyan, nazar, ya. Nazar contohnya. Contohnya puasa, ya. Kita panggil dengan kafarah puasa, iaitu merujuk kepada seseorang yang meninggalkan puasa, seseorang yang membatalkan puasa di siang hari bulan Ramadan dengan jalan persetubuhan yang sengaja. Dia sengaja membatalkan puasa dengan bersetubuh di siang hari bulan Ramadan, dia sengaja. Maka ke atasnya ada kafarah ataupun denda, iaitu yang pertama, bebaskan hamba. Yang kedua, sekiranya tidak dapat melaksanakan membebaskan hamba, maka perlu seseorang mukallaf itu berpuasa sepanjang 2 bulan, ya, ataupun sepanjang 60 hari berturut-turut, tanpa diselangi dengan hari yang tidak berpuasa. Ya. Sekiranya tidak mampu, maka baru boleh pergi yang ketiga, iaitu beri makan kepada 60 orang fakir miskin dengan seorang 1 cupak, jadi 60 cupak lah. Ya, maka ini adalah ketentuan yang ditetapkan, ditentukan kewajipannya. Ya, maka dia boleh dia kena ikut turutan, pergi membebaskan hamba dulu. Kalau tak ada hamba ataupun tak boleh nak bebaskan hamba, baru pergi nombor 2, puasa 60 hari. Kalau tak boleh, baru pergi yang nombor 3, iaitu memberi makan kepada fakir miskin, 60 orang fakir miskin. Jadi tak boleh pergi pilih nombor 3 terus, dia kena ikut turutan. Adapun mukhayyar, iaitu diberi pilihan, kita diberi pilihan untuk melaksanakannya. Seperti sumpah, melanggar sumpah, ya. Kafarah sumpah, seorang itu bersumpah, kemudian dia langgar sumpahnya, maka kat sana ada kafarah. Jadi kafarah sumpah ini boleh dipilih mana yang kita nak lakukan, ya, puasa ke, ataupun beri makan ke, ataupun beri pakaian pada fakir miskin. Jadi boleh dipilih, tidak perlu ikut turutan. Wallahu ta'ala alam. Sampai sini sekadar pengajian kita pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.